Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Arisa Jasmin binti Muhammad Razlan. Saya Fatimah Atakiah binti Muhammad Kasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Izzati binti Abdul Hamid. Bagi kit seni visual, saya telah mencipta dua kit, iaitu Traffic Light Emotion dan Roda Pusingan Sifat Nabi. Berikut merupakan cara kit dimainkan. Di dalam kit juga terdapat satu set bahan bantu mengajar yang dipanggil Traffic Light Emotion. Tiga warna berbeza ini menunjukkan perasaan pelajar yang berbeza. Misalnya, warna merah menunjukkan ketidakfahaman pelajar mengenai pembelajaran yang sedang diajar. Jika pelajar menunjukkan warna kuning, bererti pelajar kurang faham akan perkara yang dipelajari. Mereka hanya faham sebahagian sahaja. Dan jika pelajar menunjukkan traffic light berwarna hijau, bererti pelajar sangat memahami apa yang dipelajari. Kit ini akan memudahkan guru untuk mencapai objektif pembelajaran. Selepas guru mengajari murid mengenai sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul, antara aktiviti yang boleh guru lakukan ialah membuat kuis mengenai sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Misalnya, guru memutarkan bulatan ini kepada perkataan Siddiq dan murid perlu meneka di sini di manakah kata berlawanan bagi Siddiq, iaitu Kizbu. Contoh seterusnya, guru memutarkannya kepada tabligh dan murid akan memberhentikannya kepada kitman. Jadi, tabligh berlawanannya ialah kitman. Itu sahaja. Ini adalah kit pembelajaran yang telah saya hasilkan. Untuk elemen visual, saya telah menjadikan kit pembelajaran ini dalam bentuk visual. Elemen seni visual dalam mengajar murid tentang nama 25 Rasul. Jadi di sini terdapat susunan nama Rasul ni dalam bentuk hati dan juga diwujudkan dalam pelbagai warna supaya pelajar mudah mengingati dan dapat merangsang visual pelajar. Contohnya ada susunan yang bermula daripada Nabi Adam, Idris, Nuh dan seterusnya sehingga Ismail, dan kemudian dilihat di sini Nabi Ishak dan seterusnya hingga ke atas, seterusnya ke sini sehinggalah nama Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajar boleh melihat dengan pelbagai dengan wujudnya pelbagai warna, maka pelajar mudah mengingati setiap susunan nama-nama Nabi yang diwujudkan mengikut susunan. Baiklah, bagi kit pembelajaran yang pertama iaitu melibatkan seni visual, saya telah menghasilkan flashcard atau kad imbas dalam bentuk bahan maujud. Flashcard yang dihasilkan hanyalah bersaiz kecil agar ianya mudah dibawa oleh murid-murid untuk ke mana-mana sahaja. Sebagai contoh, pada waktu rehat, mereka boleh membawa flashcard ini ke kantin untuk dibaca ataupun dihafal. Saya juga meletakkan gambar serta menggunakan warna yang bersesuaian untuk menarik minat murid-murid dalam menghafal nama-nama Nabi. Selain itu, saya juga meletakkan ilustrasi serta memasukkan nombor di setiap nama Nabi. Hal ini bertujuan agar sewaktu mereka menghafal nama-nama Nabi sekaligus dalam pada waktu yang sama, mereka terus mengingat nombor serta turutan nama-nama Nabi secara betul dan tepat. Penghasilan flashcard atau kad imbas yang mengandungi nama-nama Nabi ini mampu merangsang perkembangan otak murid-murid.
Otak kiri dapat ditajamkan melalui bahasa ataupun perkataan, manakala otak kanan pula dapat diperkukuhkan melalui gambar yang diletakkan di dalam kad imbas ini. Oleh itu, murid-murid dapat menghafal nama-nama Nabi dengan lebih cepat dan berkesan. Jelaslah di sini bahawa kad imbas yang dihasilkan ini dapat membantu untuk mencapai perkembangan otak murid-murid secara menyeluruh dan dapat merangsang seni visual dalam diri mereka. Seni visual, strategi, kaedah dan implikasi KIT terhadap emosi. Pertama sekali, strategi pembelajaran yang digunakan di dalam KIT seni visual ialah berpusatkan murid. Murid terlibat secara aktif dalam pelajaran. KIT yang dibina juga membantu murid dalam kemahiran menyelesaikan masalah. Selain itu, KIT seni visual ini juga berpusatkan bahan, misalnya daripada gambar, peta dan carta. Hal ini membolehkan komunikasi dan interaksi berlaku sesama guru dan murid. Seterusnya, bagi kaedah pembelajaran, yang pertama sekali ialah soal jawab. Guru akan mengajukan soalan kepada murid dan murid dikehendaki memberi jawapan. Misalnya, bagi sifat-sifat Nabi. Seterusnya, kaedah penghafalan. Hal ini membolehkan murid mudah menghafal, cepat dan teknik yang digunakan juga berkesan. Misalnya, menghafal nama-nama Nabi. Seterusnya, demonstrasi. Guru akan menerangkan aktiviti dan murid akan mengikut arahan guru berdasarkan keterangan yang diberikan oleh guru. Manakala bagi implikasi KIT terhadap emosi, yang pertama sekali ialah murid lebih gembira kerana terlibat dalam PDP secara aktif dan langsung. Seterusnya, akan merangsang perkembangan otak murid terutamanya dalam penghafalan nama-nama Nabi. Dan akhir sekali, kelas mudah dikawal kerana emosi murid semasa PDP sentiasa stabil. Bagi KIT kinestetik iaitu senarai nama Nabi dan Rasul, murid perlu menyusun nama-nama Nabi dan Rasul mengikut turutan. Berikut merupakan cara KIT dimainkan. Akan menerangkan penggunaan KIT pembelajaran yang telah saya hasilkan. Pertama sekali, murid akan mengenali nama-nama para Nabi dan Rasul. Murid akan mengambil nama-nama Nabi di dalam berkas ini dan pinkan pada nombor-nombor yang tertera mengikut turutan. Sebagai contoh, murid mengambil nama Nabi Muhammad SAW. Murid akan meletakkannya di tempat ke-25. Seterusnya, Nabi Hud AS. Tempat ke-4. Dan begitulah sehingga selesai menghasilkan 25 nama Nabi mengikut susunan yang tepat. Guru akan memantau murid jika murid membuat kesalahan. Oleh yang demikian, melalui aktiviti sebegini, murid dapat mempelajari dengan lebih mudah. Murid akan dapat mempelajari nama-nama Nabi dengan lebih mudah dan guru juga dapat menyelesaikan objektif pembelajaran dengan aktiviti yang menarik. Murid juga dapat mengesan kesalahan yang dibuat oleh rakan-rakan jika mereka tidak menyusun nama-nama Nabi dengan tepat. Sambil membuat ini, guru boleh menyanyikan lagu yang telah dinyatakan sebelum ini.
Penggunaan kit ini juga lebih mudah untuk disediakan oleh para guru. Sebagai contoh, lagu yang akan disediakan ialah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub. Kita selesaikan dulu. Setelah itu kita sambung dengan lagu tersebut. Guru juga boleh minta murid berdiri untuk hari hadapan untuk meletakkan nama Nabi mengikut urutan. Siap sudah penggunaan kit kita. Mari kita nyanyikan kit ini bersama lagu yang dimainkan sebentar tadi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Sekian, terima kasih. Okey, ini adalah kit pembelajaran yang saya hasilkan. Okey, kit ini namanya adalah media pop-up. Jadi di sini pelajar perlu menggerakkan nama-nama nabi yang ada di sini dengan gerakan di bawah ini. Contohnya macam ni. Gerakan untuk melihat di situ terdapat susunan 25 rasul. Okey, contohnya macam ni. Okey. Tunjuk. Okey. Macam tu. Okey. Dari bawah. Okey, murid perlu menolak. Dan nampak di situ terdapat pergerakan susunan nama Nabi. Okey, seterusnya, bagi kit pembelajaran yang kedua, saya telah menghasilkan atau mencipta suatu permainan yang dinamakan sebagai spelling games. Spelling games ini merupakan permainan yang melibatkan seni pergerakan. Cara bermain permainan ini adalah yang pertama, guru hendaklah menyusun suku kata nama-nama Nabi secara berterabur. Kemudian, murid-murid dikehendaki untuk mencari dan menampal suku kata tersebut di atas kertas yang telah disediakan. Setelah selesai, murid-murid perlu menyusun nama-nama Nabi di atas cardboard dengan mengikut susunan yang betul. Permainan ini hendaklah dijalankan secara berkumpulan dan masa akan ditetapkan untuk permainan ini. Permainan ini dapat merangsang murid-murid untuk belajar dalam suasana yang aktif. Hal ini kerana kebanyakan murid-murid sekolah rendah tidak dapat memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan melalui cara yang pasif. Justru itu, penghasilan kit pembelajaran spelling games ini mampu membantu murid-murid untuk membina ilmu pengetahuan secara lebih aktif dan menarik. Antara strategi pembelajaran untuk seni pergerakan ialah secara berpusatkan murid. Strategi ini dapat menggalakkan murid untuk melibatkan diri bagi membantu memahami kaedah untuk belajar. Seterusnya, strategi ini juga adalah berpusatkan bahan. Contohnya dengan menggunakan bahan maujud dalam PDP. Contohnya seperti kit pembelajaran yang dihasilkan ialah bahan maujud yang melibatkan murid belajar secara hands-on. Jadi seterusnya ialah strategi yang berpusatkan aktiviti. Contohnya guru melibatkan murid dalam aktiviti yang memberi peluang untuk memilih dan mengaplikasikan pengajaran ketika pembelajaran murid. Okey. Dalam seni pergerakan ni, kaedah pembelajaran yang digunakan ialah kaedah memberi arahan. Kaedah ini contohnya ialah guru memberi arahan kepada murid untuk melaksanakan aktiviti secara pergerakan. Seterusnya, kaedah yang digunakan juga ialah kaedah kolaboratif.
Contoh kaedah kolaboratif ni, murid membuat aktiviti secara berkumpulan. Maka dengan berkumpulan, murid dapat melakukan meneruskan pembelajaran secara bergerak. Maka murid akan kurang bosan semasa belajar. Seterusnya ialah secara perbincangan. Secara perbincangan ni contohnya ialah berlaku interaksi dan bertukar pandangan sesama ahli kumpulan. Jadi semua kaedah pembelajaran yang dinyatakan ni, semasa pandemik, guru perlulah menjaga SOP yang telah ditetapkan di setiap sekolah. Okey, jadi untuk implikasi seni pergerakan ni terhadap emosi kanak-kanak, emosi pelajar, emosi murid di sekolah rendah. Jadi elemen pergerakan ini dapat merangsang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan agar dapat memberi perhatian dalam pembelajaran yang dijalankan. Jadi kehadiran elemen pergerakan dalam aktiviti yang dijalankan secara tidak langsung dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktiviti dengan lebih seronok, aktif dan bersemangat. Seterusnya, penggunaan rangsangan pergerakan ini dapat mengubah suasana pembelajaran dan pengajaran agar lebih menarik dan pelajar boleh belajar sambil berhibur, tenang dan tidak tertekan, di samping dapat memupuk semangat kerjasama serta keberanian. Jadi secara tidak langsung ini dapat membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif dan seterusnya dapat mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran tersebut. Bagi Kit Auditory, saya telah mencipta lirik lagu berkaitan pengertian Nabi dan pengertian Rasul serta nama-nama Nabi. Berikut merupakan audio muziknya. Kita ada 25 Nabi. Semua Nabi kita ialah laki-laki yang dikurnia wahyu dari Ilahi. Mari kenali 25 Nabi. Kita ada 25 Rasul. Semua Rasul kita ialah laki-laki yang wajib sampaikan risalah ilahi. Sama-sama kita Ahmad dan Hayati. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub dan Syuib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman dan Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad huwa khatimul anbiya. Sifat wajib bagi Nabi kita ada 4 perkara wajib diingat. Pertama, sidik artinya benar. Kedua, amanah maknanya jujur. Ketiga, tabligh arti menyampaikan. Keempat, fatona baginda bijaksana. Bila dah ingat, alhamdulillah. Akhir sekali, bagi kit pembelajaran yang ketiga, saya telah menghasilkan video atau boleh disebut sebagai flashcard digital. Hal ini kerana saya telah menggunakan ilustrasi yang sama dengan kit pembelajaran pertama, iaitu kad imbas ataupun flashcard. Namun, saya menukarkannya dalam bentuk digital serta memasukkan lagu berkaitan nama Nabi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat murid-murid dalam belajar dan menjadikan mereka tidak merasa bosan sewaktu di dalam kelas. Kanak-kanak juga lebih menyukai bunyi dan muzik dan membuatkan mereka lebih terhibur serta seronok untuk belajar.
Oleh itu, jelaslah di sini bahawa muzik dan nyanyian dapat memberikan kesan yang positif serta mampu menarik perhatian mereka sewaktu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukarramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Seterusnya, saya masuk pula kepada strategi, kaedah dan implikasi kit pembelajaran yang berkaitan dengan seni muzik. Antara strategi pembelajaran adalah berpusatkan guru dan murid. Hal ini kerana guru dan murid menyanyi bersama-sama berpandukan lirik yang telah digubah oleh guru tersebut. Yang kedua adalah berpusatkan bahan. Antara bahan-bahannya ialah video dan audio yang telah disediakan oleh guru sewaktu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pembelajaran pula adalah yang pertama, kaedah penghafalan. Murid-murid dapat menghafal pelajaran dengan lebih cepat dan berkesan. Dan yang kedua, pengajaran terancang berbantuankan komputer. Hal ini kerana lagu ditayangkan melalui projektor ataupun LCD. Kaedah yang ketiga ialah kaedah amali, iaitu pembelajaran dilakukan melalui nyanyian. Implikasi terhadap emosi pula, murid akan menjadi lebih teruja untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, murid-murid tidak akan merasa bosan sewaktu di dalam kelas. Dan yang ketiga, penggunaan lagu yang ceria mampu menstabilkan emosi murid-murid. Melalui pembentangan ketiga-tiga kit iaitu visual, pergerakan dan muzik, dapat disimpulkan bahawa penghasilan kit pembelajaran yang menarik mempengaruhi emosi murid-murid. Selain itu, kit pembelajaran juga hendaklah berdasarkan gaya pembelajaran murid iaitu visual, auditory dan kinestetik. Akhir sekali, guru hendaklah kreatif dalam menghasilkan kit pembelajaran bersesuaian dengan situasi semasa, misalnya semasa pandemik ini. Sekian, terima kasih.